Seterusnya, lintas langsung L5 diteruskan dengan laporan berita dari Sarawak. Kita terus saja bersama Fazril Hisham Afandi di RTM Kuching. Silakan, Hisham. Terima kasih Ismail di Angkasa Puri. Salam hormat dan salam sejahtera. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Sarawak telah menahan 18 buah kenderaan mewah pelbagai jenama melibatkan anggaran jumlah nilai 4.744 juta ringgit dalam satu operasi khas bermula 9 hingga 12 Julai. Timbalan Ketua Pengarah Kastam Dato' Azimah Abdul Hamid berkata, penahanan tersebut merupakan yang terbesar tahun ini yang turut melibatkan jumlah nilai cukai sebanyak 8.150 juta ringgit. Pada pihak media. Bercakap dalam sidang media di Kuching, Dato' Azimah menjelaskan ini merupakan operasi khas kedua tahun ini selepas operasi pertama pada Januari lepas yang dilakukan oleh bahagian penguatkuasaan JKDM dengan kerjasama Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Tambahnya, 18 warga negara Malaysia turut ditahan bagi membantu siasatan dalam operasi dan serbuan yang dilakukan di beberapa lokasi di Kuching dan Samarahan. Operasi khas tersebut dilakukan berdasarkan pemantauan dan pengumpulan maklumat sejak setahun lepas ke atas jumlah kenderaan asing, khususnya dari negara Brunei Darussalam yang melebihi tempoh yang dibenarkan. Ini merupakan kejayaan terbesar bagi negeri Sarawak pada tahun ini. Dan kes ini akan disiasat di bawah Seksyen 133-1 dan juga Seksyen 135-1 Akta Kastam 1967. Kita dapati kesalahan awal yang dikenapasti adalah tidak mematuhi kelayakan yang ditetapkan pada Perintah Duti Kastam Pengecualian 2017 di mana tinggal melebihi daripada tempoh yang ditetapkan ataupun penggunaan pas kenderaan yang disyaki palsu dan juga beberapa pelanggaran kepada peruntukan di bawah Akta Kastam 1967. Jelas Dato' Azimah merujuk kepada butiran 13 Perintah Duti Kastam Pengecualian 2017. Pengecualian hanya diberikan kepada warga asing ataupun warga negara Malaysia yang berstatus permanent resident PR ataupun memiliki permit kerja yang sah di negara asing untuk memandu kenderaan yang didaftarkan oleh pihak berkuasa negara tersebut dengan syarat kenderaan tersebut hendaklah dieksport semula dalam tempoh 3 bulan dari tarikh ia dibawa masuk. Timbalan Ketua Pengarah itu memberitahu hukuman bagi kesalahan membuat akuan tidak betul dan memasukkan dokumen kesalahan di bawah Seksyen 133-1 Akta Kastam boleh dikenakan denda tidak melebihi RM500,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 7 tahun atau kedua-duanya. Manakala bagi kesalahan menyeludup di bawah Seksyen 135-1-G Akta Kastam 1967 boleh dikenakan denda tidak kurang daripada 10 kali ganda nilai barangan atau RM50,000 mana yang lebih tinggi dan tidak lebih 20 kali nilai duti atau RM500,000 mana yang lebih tinggi atau dipenjarakan tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya bagi kesalahan pertama. Kementerian Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak Sarawak masih melakukan pelbagai usaha dalam mendaftar kanak-kanak yang tidak mempunyai dokumen pengenalan diri di seluruh negeri. Setakat Mei tahun ini, seramai 766 pelajar di negeri ini masih tidak memiliki dokumen pengenalan diri selain status kewarganegaraan yang belum ditentukan. Kementerian itu mendedahkan rekod itu memberi gambaran tentang kerumitan isu berkaitan dokumen pengenalan diri di Sarawak pada masa ini. Jelasnya pelbagai kesan dan punca telah dikenal pasti dalam isu tersebut, antaranya perkahwinan yang tidak teratur dan masalah mengangkat anak. Statistik itu didedahkan semasa dialog input komuniti terhadap isu sosial, masalah dokumen pengenalan diri dan perkahwinan tidak teratur yang diadakan di Dewan Masyarakat Lundu. Bagi menangani isu masalah dokumen pengenalan diri, kementerian tersebut berkolaborasi dengan pelbagai agensi melalui beberapa inisiatif termasuk program wacana ilmu dan dialog bersama komuniti. Dialog yang diadakan di Lundu selama 4 jam itu turut memperdengarkan ceramah dari pelbagai agensi berhubung masalah dokumen pengenalan diri di Sarawak dan usaha pelbagai pihak untuk menangani masalah tersebut.
Musim haji tahun ini bagaikan hadiah bagi 4 adik-beradik dari Kuching yang dipilih serentak ke Tanah Suci bersama-sama pasangan masing-masing. Mereka antara 150 jemaah kumpulan pertama Sarawak yang berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Kuching awal pagi tadi. Bagi Muhammad Haziq Maslan Malik, tertangguh lebih 10 tahun lalu berikutan kekangan masa belajar dan sebagainya. Tahun ini beliau akhirnya berjaya ke Tanah Suci. So kami telah tangguhkan selama beberapa tahun. Sehingga tahun 2011 hanya ayah saya, mak saya dan adik saya yang bongsu sekali pergi haji. So kita orang semua tengah sambung belajar masa tu. So setiap tahun ayah saya yang akan tangguhkan kita orang punya permohonan haji. So sehingga dah tahun lepas kita orang bercadang untuk pergi haji bersama adik-adik lah. Kumpulan jemaah bakal haji dari Sarawak menaiki pesawat khas ke Kuala Lumpur menggunakan penerbangan pukul 3.20 pagi sebelum melepas ke Jeddah pukul 8 pagi. Hadir memberi selamat berangkat jemaah haji dari Sarawak ini ialah seorang kabinet kerajaan negeri. Dalam amanatnya kepada jemaah bakal haji, beliau berpesan agar mereka menjaga kesihatan semasa berada di Tanah Suci. Mereka merupakan antara 4 kumpulan jemaah Sarawak yang akan menyertai jutaan umat Islam menunaikan rukun Islam kelima itu tahun ini. Penyunting kanan berita radio di Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching, Nganten Sukit, 58 tahun meninggal dunia di Pusat Jantung Sarawak, Kota Semerahan malam tadi. Mendiang dimasukkan ke Pusat Jantung Sarawak minggu lepas berikutan komplikasi jantung. Di samping itu, mendiang juga telah lama menderita masalah buah pinggang dan menjalani rawatan hemodialisis. Mendiang Nganten mula berkhidmat di RTM pada Jun 1989 sebagai pembantu pembahagian filem. Sepanjang perkhidmatannya, Mendiang pernah bertugas di RTM Sibu, Unit Penyuntingan Bahasa Malaysia Seksyen Berita Radio, Angkasa Puri, Kuala Lumpur dan jawatan terakhirnya sebagai penyunting kanan berita radio di RTM Kuching. Mendiang juga pernah dianugerahkan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC pada tahun 1996 dan 2011, di samping diberi penghargaan atas perkhidmatan melebihi 30 tahun. Mendiang meninggalkan seorang balu dan 4 orang anak di samping 2 cucu. Menurut anak bongsunya, Mendiang sentiasa mengutamakan keluarga walaupun mempunyai jadual tugas yang padat. Masa masih kecil lah. Walaupun dia selalu busy, tapi dia ada masa-masa saya bawa jalan-jalan melancong. Bapak saya ni memang sangat-sangat baik, memang pemurah, memang baik dengan anak-anak lah. Sementara itu, rakan setugas Mendiang menyifatkan pemergian Mendiang adalah satu kehilangan besar kerana Mendiang cukup komited dalam menjalankan tugas, terutama dalam pemberitaan. Sepanjang pengetahuan kami, Encik Nganten ini memang seorang yang begitu komited dalam tugas. Boleh dikatakan jiwanya memang kepada pemberitaan kerana walaupun beliau secara pentadbiran ditempatkan di unit multimedia, tetapi memandangkan jiwanya ingin bersama-sama kami di unit berita, maka dia offer dirinya untuk ditempatkan di bilik berita. Mayat Mendiang kini berada di kediamannya di Taman Maleha, Matang Kuching. Sementara itu, seorang bekas kaki tangan RTM, Muhammad Rashid Keram, meninggal dunia semalam. Menurut adik Allahyarham Zainuddin Keram, Allahyarham dikatakan rebah di kediamannya di Kampung Sikok, Jalan Mambong Sarik sebelum meninggal dunia dalam perjalanan ke Hospital Umum Sarawak. Pak kami selamat tu nang perama bayi orang yang di kampung yang suka nego orang ya sama agama punya nego pas semua jemput di rumah. Yang arwah memang baiklah. Mengenali arwah dari mula saya kerja di RTM dari sekitar 70-an dulu. Arwah ni seorang yang dedicated dengan kerja dia. Dia jarang melawan. Dia sentiasa bersedia untuk apa-apa task dia. Jadi dia juga seorang yang mesra dengan kawan, aktif. Dia aktif dalam kelab, persatuan. Dia seorang petugas yang saya anggap baik. Jenazah Allahyarham Muhammad Rashid, 64 tahun, disembayangkan di Masjid Al-Fatwa Kampung Gita dan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Samariang selepas solat Zuhur. Allahyarham telah berkhidmat di RTM Sarawak sebagai pemandu kenderaan selama lebih 30 tahun.
Setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya kembali kepada Ismail di Angkasa Puri. Silakan. Baiklah, terima kasih Syam untuk perkembangan dari RTM Kuching Sarawak.